Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam vlog saya Mahfuz Roslan. InsyaAllah baru balik kuliah di masjid tadi, kuliah subuh, dan hari ini ingat kebetulan semalam saya pergi tengok pokok buah jambu, ada banyak buah. Kera pun tak makan jambu tu, jadi kita nak ambil buah jambu ni, kita nak buat EM, Effective Microorganism. Ni insyaAllah nanti kita pergi pokok. Dia anak murid saya tu ramai pergi ambil buah tu dah. Jadi saya lepas ni saya akan tunjuklah bagaimana saya punya cara buat EM. Lebih kurang sama saja, mungkin sedikit-sedikit beza, tapi sama je. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kuman baik. EM ni adalah kuman baik untuk tanaman kita, untuk binatang ternakan kita seperti sekarang ni ayam Arab lah, dan juga burung kakak tua saya, dan juga haiwan-haiwan yang lain. Jadi menjadikan kuman baik ini untuk mematikan kuman-kuman yang tidak baik. Bila ikan masukkan dalam kolam supaya dia mematikan orang kata apa kuman-kuman yang tidak baik, kuman yang jahat tadi itu. Jadi kita gunalah EM ni insya-Allah. Setakat ni apa yang saya buat, alhamdulillah berhasil, dan EM yang ada sekarang pun masih banyak lagi dan tidak rosak. Maknanya sekarang kita sampai ke EM4 lah, kita akan buat EM. Sekarang ni kita nak buat EM1 dulu, EM1. Dia ada sampai level EM4 insya-Allah. Jom sekarang kita pergi ke pokok jambu dulu, insya-Allah pergi sana dulu. Jom. Okey, kita dah ni bukan kawasan tanah kita lah, bukan kawasan tanah pondok. Ni kawasan tanah kata kawan saya ni. Saya dah minta izin dengan dia lah. Mana pokok ni, buah-buah ni saya nak ambil. Dan memang dia dah izinkan, kalau ada buah ambil saja. Sekarang ada pokok jambu, jom. Tapi rumah ni tak ada tuan, kan. Tak terjaga dengan baik. Baru ni dia misi rumput dah, tapi semak sikit. Semalam saya lalu sini, halang monyet. Tu kera sana tu banyak. Halau-halau tengok-tengok banyak pokok, banyak buah jambu. Peliknya kera tak makan pula, dia pergi sibuk ke dapur kita pula. Jadi kita kutip. Jom tengok. Ni budak-budak ni tengah duk kutip. Dia punya bahan dia kita akan ambil buah jambu ni dalam 10 kilo. Lepas tu kita akan guna gula merah, molasses tadi tu dalam 1 kilo. Kemudian kita akan masuk Yakult dalam 1 ataupun 2 botol. Kemudian air dalam 10 liter juga. Itu kita akan masuk satu bekas yang kedap udara lah, dan kita akan biarkan sebulan. Nanti saya akan tunjukkan caranya insya-Allah. Jadi kita kutip buah dulu. Tengok budak-budak kutip buah. Buah-buah yang jatuh ni juga contohnya macam ni pun boleh guna juga. Buah-buah ni jatuh ni pun boleh kita guna, bukan tak semestinya daripada atas pokok. Cuma bezanya kalau kita ambil buah atas ni, mungkin dia buah-buah yang ni pun boleh juga, tapi ni kita elakkan daripada guna. Sebab kalau kita nak minum, sebab EM ni boleh kita minum juga. Kita buat dan kita minum, tambah gula sikit lah bagi manis. Jadi kita ambil buah-buah yang bersih lah, basuh daripada pokok. Jadi kita sendiri boleh minum, bukan pokok dan haiwan saja, kita juga boleh minum. Letak bekas yang cantik sebab kita yang buat kan. Jadi macam Yakult lah jadi nanti. Jadi makan lawas lah perut kita, mudah kan. Lawas, mudah lawas, mana jadi sembelit pun boleh makan. Macam-macam cara, tapi tengok jangan ikut orang budak-budak ni. Panjat sana lah Muhammad. Tak apa, aku kutip yang bawah ni lah. Yang bawah tu tak satu bekas. Jambu air payah dah sekarang nak jumpa. Tak tahu monyet kera tak nak makan sebab apa, kita pun tak tahu. Jambu air yang kita akan gunakan nanti. Ni. So ada, kita akan cuba cari 10 kilo lah jambu-jambu ni. Kera ni makan kadang tak habis. Jadi kalau kita ada pokok nenah, ada buah, jadi dia makan tu, lepas tu dia rosakkan dia. Dia beza macam musang. Musang dia makan nenah tu, esok dia makan lagi, dia makan sampai habis. Tu musang bagus. Kera ni dia macam makhluk rosak. Makan-makan, lapar tapi ya, buang gitu saja. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik kerja nak buat EM. Tadi pagi dah ambil pokok jambu, buah jambu, lepas tu ada kerja lain. Ni petang. Pasal ni kita sambung balik. Jadi kita nak sambung balik buat EM. Jadi bahan-bahan asasnya EM ni kita sebut tadilah, effective microorganism. Itu kuman-kuman yang baik yang akan menggembur tanah untuk mematikan kuman-kuman yang tidak baik, untuk menyumburkan tanah, menyumburkan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lah. Jadi bahan-bahannya seperti yang perlu kita ada. Ini kita tepi dulu. Bekas lah yang pertama. Ini bekas. Nampak tak bekas? Mariam duduk sini. Bekas terpulang lah macam mana bekas. Tapi saya berguna ni lah sebab apa? Kita nak kedap udara. Nak farmasi kan, dia nak ditutup, tidak ada udara yang masuk. Jadi pengudaraan itu berlaku hanya dia sahaja. Dia sahaja, iaitu microorganism tadi itu. Adalah nanti boleh baca kan. Jadi benda yang pertama untuk menjadi karbon ataupun nutrisi kepada makanan lah kita kata kepada microorganism tu adalah molasses ataupun gula perang ni lah. Gula perang ni. Ini adalah jadi sumber makanan dia tadi. Nanti kita akan masukkan dalam apa ni bekas ni nanti kan. Dan perumah dia tadi tu ataupun barat tempat dia untuk membiak adalah air. Jadi kita akan tambah air lah. Tambah air. Dan microorganism ni ada terdapat kepada barang apa ni buah-buahan, pada kayu, pada daun, sisa-sisa makanan kita lah. Okey, ni kita guna kali ni jambu. Tengoklah apa yang ada kan. Ada jambu, kita guna jambu. Ada macam nak buat rojak pula. Ada mangga, kita buat guna mangga. Ada apple, kita guna apple. Oh, nak hujan dah. Kita kena cepat ni. Jadi kalau ikutnya yang saya belajar ni apa dia untuk EM1 lah, boleh sampai EM4 juga, tapi EM1 lebih praktikal lah kalau guna Yakult. Yakult ni sama je tujuannya, iaitu menghasilkan kuman. 80 jenis kuman yang baik, 30 jenis kuman baik. Oh, nak hujan. Jadi maknanya okey, tolong Abi mai sini. Jambu ni buang kayu-kayu, campur je kayu-kayu ni, pecah-pecah masuk dalam ni. Keza, tuang air. Okey, dia tak kisah mana dulu, kita tuang air dulu dalam ni. Ataupun kejap kita ambil jambu ni, kita pecahkan sikit ke, tak pecah pun boleh, kita masukkan dalam ni. Tolong Muhammad tu. Kita masukkan jambu ni, dalam ni dia ada dia kuman-kuman baik tu, microorganism memang ada kat jambu ni dah, kat kayu apa semua ni memang ada dah. Lepas tu kita kedap udara. Nanti kita tutup supaya udara tak masuk lah. Jadi dia akan bergas. Setiap sehari atau 2 hari kita kena buka. Ataupun kalau kita buka besar tu seminggu baru kita kena buka lah. Kalau boleh ada lubang. Satu tong biru yang besar tu ada lubang, buka. Jadi ni yang kita lakukan. Masuk. Sebab kita nak ambil, kita nak biarkan microorganism ni lah. Jadi efektif kepada kesuburan tanaman kita tadi itu ataupun minuman-minuman kepada ayam haiwan-haiwan kita lah. Masuk. Cepat-cepat sikit hujan ni. Masuklah dalam ni semua. Payah sangat ni. Kita peram dia dalam ada yang peram sampai 2 minggu. Kalau saya ni saya peram sebulan. Sebulan. Lepas sebulan tu, tapi setiap 2 hari 3 hari kita buka lah untuk ambil buka gas dia tu. Takut dia meletup pula kan. Kita masuk. Masuk sikit. Okey. Lalu kita masukkan dulu. Nanti kita sambung balik video. Panjang nak masukkan ni. Hujan dah makin turun ni, kita kena cepat sikit. Tak buat kopek pun tak apa. Tuang sekali dengan batang-batang. Tak perlu buang batang-batang, daun-daun dia apa semua. Tertuang. Ada lagi tak jambu? Ada lagi tak? Pergi tengok. Ada apa? Ada jambu. Okey, lepas tu masukkan air. Masuk ni. Okey, lepas tu air sebagai tempat perumah dia lah untuk dia membiak. Kalau kita nak buat satu lagi, iaitu kita nak buat apa ni? Nak panggil lalat buah, kita panggil apa ni, black soldier fly. Black soldier BSF. Jadi kita guna buah juga, tapi tak buat air lah. Kita biar buah tu dia ni, itu kita panggil lalat tu datang lah. Lalat tu akan datang, tentu dia akan bertelur, dan telur itulah nanti dia akan hasilkan apa dia ni lah, lava. Lava tu menjadi makanan kepada haiwan-haiwan juga. Kalsium dia tinggi. Okey, tambah sikit lagi.
Lepas tu tadi kita dah masuk jambu yang mana dalamnya ada microorganism. Lepas tu kita masukkan dia punya makanan dia, nutrisi dia tadi tu yang ada berbagai apa dia ni lah. Inilah sistem masuk ya. Kalau kita mengaji biologi kan, nanti mungkin saya akan buat teks khas baca, kita buat satu blok yang lain lah. Okey, kita akan masukkan dia punya makanan macam biasa. Jangan lupa bismillah kerana di situ ada keberkatan. Buka. Payahlah. Okey. Penuh. Ada lagi ke? Okey, tuang. Masuk. Sini nak. Okey. Masuk lagi. Okey, dah cukup. Okey, betul pecah-pecah kan? Masuk tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuang. Proses ni. Tuang makanan dia. Alright. Tuang berapa habis? Tuang berapa habis ha? Ish. Lebih pula air ni. Tak apalah. Pecah hormat. Okey, tuang. Okey, masukkan makanan dia. Selalunya orang buah satu lah. Saya buah dua saja. Air dah terlebih lah. Sikit. Sekejap. Ni nanti pis jiran pokok. Okey. Lepas tu yang saya belajar kita buah Yakult. Yakult ni memang dah ada microorganism dia lah. Ada lebih kurang berapa kat sini ni 30 bilion kan yang dibuat yang telah formulasinya oleh probiotik Dr. Shirota. Sebenarnya setengah orang kata tak perlu bubuh sebab yang ni pun dah cukup boleh jadi. Tapi saya dah biasa guna, cuma untuk mencapai target IM4 tu siapa yang sebut jadi kan. Allah alam tu terpulanglah masing-masing. Tapi ni orang kata apa, untuk mudah kita buat microorganism EM tadi, effective organism dengan cara yang mudah, yang senang nak buat lah, tak susah kan. Kita masukkan bismillahirrahmanirrahim. Kita nak biarkan dia ni. Okey, dah masuk semua dah tadi itu. Jadi ni dah di rumah dia. Kita pecahkan sikit lagi. Kemudian kita tutup dia. Kita kedapkan supaya udara tak masuk. Ambil tudung dia. Itu. Kayu-kayu ni semua ada microorganism dia sendiri. Kalau guna mikroskop, nampaklah mikroskop yang beratus ribu punya sekali nak tengok tu kan. Lepas tu kita dah selesai, kita tutup. Pastikan ada pengunci dia lah untuk kedap udara tadi tu supaya udara tak masuk. Dia berbeza dengan pada antioksigen. Yang ni kita panggil dia apa dia, saya lupa dah istilah dia tadi tu, istilah biologi dia tadi tu. Sekejap nanti saya sebut, sekejap. Okey. Tolak itu. Ketat sikit. Jadi kita kedapkan dia elok-elok supaya tidak ada udara masuk. Jadi setiap 2-3 hari ataupun 3 hari 4 hari kita kena buka. Supaya gas. Kalau yang besar tu ada lubang kecil sini senang kita buka. Tapi buka hati-hati lah, kadang dia melambung kan. Ataupun kita buka ni dia dah okey. Ni perkara simple, mudah kita nak buat EM. Dalam tempoh 14 hari ataupun sebulan kita akan buka lah. Saya akan masukkan video ni dulu. Nanti lepas tu kita buka video yang dah siap kat sana lah. Okey, pada ini dia proses di kita kat sana. Kita akan letak satu tempat yang jangan panas sangat, tempat redup lah, tempat redup. Tempat yang sesuai. Boleh? Muhammad? Okey, kena masuk dalam jabat. Sekejap. Hujan kat luar sana. Baik. Saya nak terang sikit apa itu molasses ataupun gula perang. Molasses gula perang. Gula perang ni dia adalah satu sumber karbon yang perlu kepada kuman tadilah ataupun bakteria tadi itu, yang menyediakan nutrisi kepada bakteria ataupun kepada ragi ataupun jamur tadi. Jadi dia berikan satu makanan lah, sumber yang penting. Molasses ni dia ada nutrisi. Nutrisi dia itu yang membekalkan iaitu kalium, fosfor dan juga zat besi dan magnesium. Ada 4 benda yang dia bekalkan. Itu yang terdapat dalam molasses. Jadi yang kita kata
proses yang berlaku yang kita masukkan barang-barang tu itu fermentasi kan. Fermentasi ini proses biokimia lah. Biokimia di mana organisme seperti bakteria, ragi dan jamur mengubah bahan organik. Jadi maknanya kita buat tadi tu, kita mengubah bahan organik. Apa bahan organik tadi tu? Iaitu buah-buah jambu tadi tu. Bahan organik nak mengubah dia jadi kuman baik lah ataupun bakteria yang baik, nak mensenyawakan dia. Lepas tu kita kena bekalkanlah makanan dia. Apa dia tadi? Molasses yang kita sebut pada awal tadi itu. Itu fermentasi yang kita lakukan kepada EM tadi. Satu lagi istilah yang saya lupa tadi itu anaerobik. Anaerobik ni satu proses yang tidak ada udara, kita tutup. Itu anaerobik. Maknanya bahan semula jadi yang ada tadi itu, yang ada dalamnya kuman, kita nak senyawakannya, kita nak biarkannya, maka kita bagi makanan molasses di dalam satu tempat yang tidak ada pengudaraan. Itu kita panggil anaerobik tadi itu kan, anaerobik. Okey, itulah sebahagian orang kata cara. Ada banyak cara lagi lah yang lain kita nak hasilkan kuman baik ni, EM ni. Ada EM1, EM2, EM3, EM4. Dan ini dia beza-beza punya fungsi, tapi kalau EM4 ni fungsinya boleh merangkumi semua sekali lah. Selalunya orang gunakan ni untuk menyuburkan tanah. Kalau EM4 ni dia menguraikan bahan-bahan buat kumbahan kita tadi tu, supaya kumbahan kita itu jadi matikan kuman yang buruk, tidak ada bau. Ni selalu diguna pakai di loji-loji. Itu EM4. Kemudian bila kita buat semua. Saya ingat sekadar tu dulu. InsyaAllah nanti kita temu lagi dalam vlog yang lain. Ada manfaat, InsyaAllah boleh diguna pakai. Kalau perkara yang nak dikomen, boleh share lah. InsyaAllah. Ilmu ini memberi manfaat pada kita semua. Jumpa lagi di vlog akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.